saya nak sebut pasal bajet sikit lah ya. Bajet ini, saya katakan tadi, bajet defisit yang terbesar dalam sejarah Negeri Sembilan. Tapi tak mengapa, kita faham. Kita bersetuju, ya Tok Ketua, kerana kita punya defisit ini besar untuk kita berbelanja, untuk membantu. Tetapi banyak, ya Tok Ketua, daripada peruntukan-peruntukan tersebut, saya nak tengok di sini, ya Tok Ketua. Nombor satu, saya rasa dari segi pendapatan, saya ini seorang yang berhati-hati, ya Tok Ketua. Ya, berhati-hati kerana pendapatan daripada yang kita anggarkan di sini, Tok Ketua, ialah pendapatan cukai langsung, cukai tanah 147 juta, royaltinya 3.4 juta, dan cukai langsung menjadikan 150 juta, dan cukai tidak langsung ada 5 juta, 155 juta. Itu merupakan pendapatan tetap kita. Gaji kita lah, kalau kita menggaji itu betul. Gaji kita 155 juta. Tapi saya tengok, tak tahu macam mana lah ya. Emolumen di Negeri Sembilan itu betul dah meningkat begitu banyak selepas 3 tahun. Seingat saya, Datuk Ketua, gaji ataupun emolumen Negeri Sembilan pada tahun 2017 115 juta. Kan? 115 juta. Tetapi sekarang dah jadi sebagai 195 juta. Campur yang lain-lain 200 juta. Saya tak tahulah kerana banyak jawatan baru ke apa, saya tak tahu. Ya? Tapi semasa saya mentadbir Negeri Sembilan, Datuk Ketua, bekas Menteri Keuangan Pakatan Harapan Lim Guan Eng, masa dia jadi Ketua Menteri, dia duduk sebelah saya. Dia tanya macam mana Negeri Sembilan boleh mengawal kita punya perbelanjaan operasi begitu rendah, yang terendah dalam negara. Datuk betul. Ya? Terendah dalam negara. Sebab saya tak ada apa-apa. Saya tak ada situs politik. Saya tak ada situs akhbar. Saya tak ada situs khas pun. Tak ada apa-apa. Ya? Kita buat banyak menampung kerja, pegawai-pegawai kerajaan menampung kerja, dan kita bagi allowance. Datuk betul. Tapi tak tahu sekarang lah, kerana saya lihat dalam kita punya bajet baru ni, kita punya emolumen dah sampai 200 juta. 200 juta, Datuk Ketua, kita berbelanja untuk kita punya OE saja, operating expenses saja, Datuk Ketua, melebihi pendapatan tahu. This is apa yang dia cakap dalam putih, double jeopardy. Kita berbelanja untuk emolumen saja 200 lebih juta berbanding dengan kita punya pendapatan tetap kita 155 juta. Berbahaya tu betul. Jangan main-main, ya. Kan? Macam mana nak cari? Kita boleh tampung, kata di sini, bahawa melalui pendapatan bukan cukai. Bukan cukai ni, Datuk Ketua, saya ada reservation sikit lah, dengan izin ya. Kerana kita tak tentu, kan? Sebab kita nak mengadaikan benda yang tak tentu ni kadang-kadang berbahaya. 230 juta cukai, ya. Pertama itu besar bagi pegawai keuangan, kan, besar. Tapi berhati-hatilah ya. Pastikan kita sentiasa on our toes untuk melihat agar nanti kita tak terjebak dalam situasi di mana we are in double jeopardy now, ya. Dan kita punya perbelanjaan emolumen sahaja, bayar gaji saja, melebihi pendapatan. Kalau dalam dunia korporat, Datuk Ketua, bayar gaji ni kalau lebih daripada 20%, syarikat tersebut dah tak efisien lagi dah. If your overhead cost is more than 20% of your overall cost, you are not efficient. Ya, berbahaya. Jadi kena berhati-hati supaya jangan nanti kita terperangkap, ya. Pendapatan tetap kita 155 juta, bayar gaji saja pun baru. Bayar gaji baru tu dah 200 juta. Maknanya kita operating expenditure kita pun on deficit, on kata, lepas tu development expenditure kita pun on borrowing. Jadi susah jugalah, ya Datuk Ketua, ya, kena berhati-hati. Tetapi saya rasakan, saya nak tanya Datuk Ketua, ya, ada beberapa perkara yang saya nak tanya dalam bajet ni tersebut, ya Datuk Ketua, dalam kepala-kepala masing-masing, dalam tanggungan lah Datuk Ketua, ya. Mengapa ada beberapa jabatan yang meningkat begitu mendadak sekali, ya. Boleh jadi nanti jawablah, bukan sekarang, ya. Mendadak JKR daripada 24 juta
tapi 2021 40 juta. Jadi boleh jadilah jalan-jalan baru kan Martin kan. Tetapi Jabatan Hal Agama Islam menurun pula daripada 49 juta 2020 2021 46 juta, kurang 3 juta pula ya. Itu tak tahu. Pejabat kewangan, ini Datuk Kewangan, saya pun nak tahu jugalah pada tahun 2020 peruntukan untuk gaji dan yang lain-lain tu 9.4 juta, tapi pada tahun 2021 meningkat 10 juta, 19 juta kan. Kalau boleh nanti dalam penggulungan kan, bolehlah minta supaya yang berhormat Sekamat terangkan ya perkara-perkara yang saya nakkan ini. Boleh jadi sebab tak terangkan, saya ingin tahu sajalah kerana dia punya perbezaan itu besar sangat, ya, besar sangat, ya, terlampau besar. Ya. Kerana dalam keadaan sekarang ini kita perlu peruntukan tersebut dibagi kepada orang yang saya katakan tadi kumpulan sasar, ya, kita buat. Ada lagi Datuk Ketua, ya, perkara-perkara yang saya nak tengok. Perintah mahkamah ni tak tahulah Datuk Eleh, ya. Daripada 1 juta ke 8 juta banyak sangat kalau kita kena saman, tak tahulah kan. Jadi apa-apa terperanglah, ya. Dan yang paling besar sekali ialah dalam sejarah UIB Sekamat ialah peruntukan dalam pejabat MB itu sendiri 50 juta, ya. Ya. Dan daripada peruntukan 50 juta itu pula dalam kita punya tanggungan juga Datuk Ketua B8 Datuk Ketua 2020 peruntukan untuk pejabat menteri besar 7.5 juta, tetapi di dalam peruntukan 2021 meningkat begitu banyak 13.4 juta. Jadi itu pun perlu penjelasan. Kalau penjelasan dia okey-okeylah kita terima, kerana dia tidak ada butiran-butiran yang lanjut yang perlu kita terangkan di sini, ya, kerana ini duit rakyat yang kita belanjakan. Saya lebih cenderung, saya katakan tadi, kita bagi kepada kumpulan sasar. Kita tambah banyak, ya. Kalau boleh tambah 100 bukan 50, betul OIB Sekamat kan, tambah 50. Untuk 6 bulan sajalah, itu kena beritahu. Kadang-kadang orang ni bila kita dah bagi nak ambil balik kan, nak potong balik, dia marah mengamuk. Kata untuk 6 bulan. 6 bulan masa musim Covid ni kita tambah pakcik-makcik punya peruntukan tambah RM100, ya. Ataupun saya minta supaya Jabatan Kebajikan Masyarakat peruntukan dia kecil sangat, YB, ya, kecil sangat, 1 juta lebih. Saya harap supaya jabatan ini diperkasakan. Jabatan Kebajikan Masyarakat semasa kami Datuk Ketua kita menjalankan dasar jaringan keselamatan sosial ini, kita menjadi sebagai jabatan yang di depan, bukan jabatan di belakang. Dia pergi, kita ada sistem mencari, bayar allowance, balikkan pegawai kontrak, letakkan di setiap DUN, supaya mereka ni tugasnya mencari maklumat orang-orang yang memerlukan bantuan. Bukannya Jabatan Kebajikan Masyarakat duduk dalam pejabat dan menunggu orang datang. Orang di Ulu Pilah tak dapat tu. Orang di Ulu Jelobu tak datang tu. Susah. Orang di Jompo nak datang jauh lagi. Jadi kalau ada sistem pegawai yang mencari maklumat, berganding rapat dengan ADUN, berganding rapat dengan penyelaras-penyelaras khidmat, pusat-pusat khidmat, Datuk Ketua, satu selesai. Dan kita punya peruntukan dapat kita bagi tentu straight kepada orang yang menerima itu betul. Dan kita dapati bahawa ramai orang boleh kita bantu. Ya? Jadi ini perlu kita buat, tambah. Yang dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat tu kita tambah peruntukannya. 1 juta saja Datuk Ketua tak cukup. Ya? Buat. Jadi itulah pandangan, dan saya Datuk Ketua, walaupun 112 juta peruntukan PPC yang paling besar dalam Jabatan 9, tapi saya tidak mengkritiknya, tapi saya lebih cenderung kepada pembahagiannya. Macam mana kita membagi peruntukan yang besar tersebut untuk kita pastikan ia sampai kepada kumpulan sasar dan mencapai matlamat untuk kita membantu orang. Nombor 2, dasar Negeri Sembilan perlu saya katakan kita buat 2 dasar yang jelas. Satu dasar policy of containment untuk kita contain COVID-19, membantu orang susah. Nombor 2, dalam masa yang sama, bermula daripada sekarang, supaya kita dapat pastikan Negeri Sembilan dapat melonjak apabila kes COVID ni dah subside, ataupun kes COVID ni dah mula turun banyak kerana dah adanya vaksin dalam pasaran. Maka kita dah bersedia dan mempunyai dasar-dasar
yang menggamit dan menggalak pelabur-pelabur, terutamanya pelabur yang berteknologi tinggi datang ke Negeri Sembilan. Saya ucap terima kasih Tok Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.